A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak kaya orang pertama menyambut tak baiklah. Hajah Zainun Abdul Rahim, Canberra, Singapura. Betul, Zaris, Masliha, Musliha ya. Masliha Musa, Nurizan Sulaiman. Wow. Lepas tu Siti Zahra ZH. Ya, Zaim Hadi Miskam, Zaim Hadi, Nani Triana, Cik Akmal Musa, Dr. Narima, top 10 ni semua ni ya. Nur Atika Azman, Salah Siang Muradi, Jebon, wah awal Jebon ya. Cik Amma sudah, Mokhtar Nordin, Cikgu pun top 15, Fazila Salini, Ina Zalinan, Kutut Molin pun top 20. Kita tanya Cikgu Kutut, Pak Uteh Amir, Lita Welita, Nurin Nur, Didi Zari, subhanallah, Wafa Nurul, alhamdulillah. Ya, siapa lagi? Yusnita, Abdul Hamid, ya. Didi Zaida sebut, Zamri Emma, Jawada. Cikgu Mokhtar dah share, terima kasih. Oh lah, like dan share. Oh, 124 orang dah share, Masya Allah, hebatnya. Hamita Asrita, ya, Singapura. Mrs. Arman Laila, lama tak nampak Mrs. Arman. Said Imran, Zamri, Salah Siang Muradi, ya, siapa lagi? Norizan Samsudin pun lama tak nampak. Siti Mastura tadi, siapa ya? Said Imran, Rozia Dahlan, Rahima, Hasmita, Alexander Man, ya, siapa ya? Misa, Siti Mariamah tadi, ya. Orang Singapura yang tak susah nak baca tadi ya. Bunga Merah, ya. Lepas tu Kotut. Okey, terima kasih. Komen tentang baju coklat tu Abang Ikin Lee, Sharifah Aziza, Zahra Muhammad Nur Amalina, Hamita Asita dah sebut tadi, Salah Siang Muradi dah sebut, Nurlinda Mat Ari, Cik Amal Musa dah sebut, Takeshi Kanishiro belum, Hamidah Abdul Mu'in, Rifah Marjan, ya, Ina Zarina dah sebut, Asna Syahri. Like dan share guys, 152 dah, wow. Like and share kepada seramai mungkin kawan kita. Jamilah Idin, Litawa, Rifah sudah sebut, Misam, Good Morning, All in Kitchen dah masuk, Sandra Allen, wah ramai sekarang ni. Ramina Hussein, Ellie McBill lama tak nampak, terima kasih. Siti Ajar Ahmad, Su Azhar, Rohayu Abdul Wahid, Salina Ahmad, Nur Izwah Abdullah, wow. Wah, ramai nama-nama baru ni. Rohana Tahir, ya, Nita Azman, mungkin tajuk kita kot. Jawada, Nurlinda Man Ari, Zurin Adnin, terima kasih. So Zaim Hadi Miskam dah share, terima kasih. Nurul Olines, Sandra Allen dan share, terima kasih. Dah share 12 kawan. Share tu kawan-kawan baru. Oh, terima kasih Kutut. Share tu kawan-kawan baru. Ayu Saim, ya. Wah, Ayu Saim dah masuk, terima kasih, daripada Arizona. Ni waktu maghrib ya, waktu petang ya. Sharifah Aziza, dia 12 jam lebih kurang. Rasima Osman, Fauzi Aziz, Jawada dah sebut, Rashidah Misran. Waduh, Rashidah Misran. Ya. Siti Mastura, Rohaya Mali, Zurina Maisa dah masuk. Yan Yayan, Mita dah sebut, Ayu Saim, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mumtaz Begum dah masuk, terima kasih. Berapa orang dah? Wow, 234 orang dah share. Tahniah. Muhammad Syafi'i, tak akan sampai. Hawa Zaliz, Haslinda, Willy Jongga, Yunista Sa'id, Ira Said, ya, Umi, Siti Mastura, ya, ni semua geng-geng yang dah lama tak berkatanya. Ni Azian Mak Soleh, ya, dan yang lain. Syukur, terima kasih. So, tak sampai 100 yang masuk kelas, tapi dah 255 share. Wah, tahniah ya. Keep on sharing guys. Keep on sharing. Mudah-mudahan ramai orang dapat join us. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita bercakap tentang
kenapa orang yang baik sering diuji oleh Tuhan? Kenapa Allah uji orang yang dah mula jadi baik saja? Sebab kita selalu ingat ya, orang yang makin baik makin diuji, makin kuat awak agama lah, makin kuat amalan agama, makin kuat ujian. Dulu masa kita nakal-nakal, Allah tak perlu uji sebab dah masih lemah dia punya agamanya. Masih tak bagi, jadi tak payah. So orang yang lemah ujiannya sedikit, orang yang kuat ujiannya berat. Kan kita selalu dengar tu, dah tahu. So this is now the proof. Kenapa orang baik sering diuji? Sebab orang yang kuat ujiannya berat, orang yang lemah ujiannya sedikit ataupun tak sampai hati nak uji lah. Dia masih lemah kan? Gitu. Okay. So, what are we supposed to do today? Tips untuk menangani ujian Allah ni. Bagaimana? What are we supposed to do? Bagaimanakah cara kita nak mengurus ujian dari Tuhan ini? What to do? So, dah tahu dah punca. So, kita sekarang cari jalan untuk menangani ujian supaya kita tidak tenggelam punca, supaya tidak patah semangat, supaya tidak patah balik ke perangai lama. Kita dah baik. Makin aku buat baik, makin teruk ujian. Elok aku masa aku nakal dulu. Dan okey je. Takut patah balik ke perangai lama. Okey guys. Jangan lupa ya. Program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 27 November. Menangani pasangan yang rajuk. Ya. So tak apa, ada buat short video sebenarnya. Mulai hari ini akan diwar-warkan di Facebook tak apa ni ya. Okey, dan dia punya iklan secara words tu, cara perkataan tu ada dah, cara poster ada dah. Tapi cara short video, Tok Abah akan keluarkan hari ni. Kita punya, admin kita akan buatkan janji. Patut dah minggu lepas dah keluar. Sebab kita cuma ada lebih kurang, hari ni 16 November, kita ada sampai 27. So, about 10 days. 10 days, about 10-11 days akan berlaku lah. Ya, kita punya webinar menangani pasangan rajuk. Mengundi jangan takut, hujung minggu ni mengundi. So beres dah mengundi. Kalau panjang umur, kalau tidak ada aral melintang, tak ada gempa, tak ada hujan ribut, tak ada banjir, mengundilah kita pada 19 November ya. Dah istikharah dah. Jangan tanya Tok Abah whom to vote, but tanya hati, tepuk dada, tanya iman, tanya intelek, tanya intuition. Berbincang dalam keluarga fine. Okey, tidak akan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istiqalah. Okey guys. Tip tangani ujian Allah. Pertama, untuk join kita punya webinar ada link kat atas tu. Tok Bas check dia tu ada dah. Cikgu Nazrin nak bubuh link kat komen paling atas sekali, koleksi DMFK. Koleksi tu adalah masuklah ya, dengan programnya, dengan webinarnya, dengan makanan-makanan tambahan ya, dan berbagai-bagai ya, dengan tabung korbannya, dengan tabung PPIT ya. Tok Abah juga dah sebut ya. Dah lama Tok Abah tak sebut, dah lama mungkin dah seminggu, tentang PPIT Pusat Pengajian Islam At-Taibin, yang Tok Abah jadi dia punya penasihat penaung ya, dan kita sedang collect 1.7 million menjelang Disember, 31 Disember tahun ini, untuk bayar full kepada kontraktor untuk dapat digunakan kita punya 80 chalet dan alat-alat kelengkapan yang berkaitan. Kita nak gunakan dah. Dah ada dia punya anak murid, dah ada bakal pengguna, dah ada, tapi kita belum dapat beroperasi sepenuhnya sebab kita masih belum bayar kepada kontraktor 1.7 million ya. So we are going to finish off. So tolong ya, tolong Tok Abah, tolong masjid di At-Taibin, Masjid At-Taibin Cuma Perak. So PPIT ini, Pusat Pengajian Islam At-Taibin, inilah rumah untuk orang tua, untuk warga emas, untuk mualaf, untuk 8 asnaf. Orang yang susah ya, yang nak belajar agama, umur 60, 70, umur 50, 60, 70, mak ayah kita, atuk nenek kita ya, kita alu-alukan di situ insya-Allah. Allahumma shalli Muhammad. Dan ada 80 chalet, satu chalet 2 orang, 160 orang. So gitu. So ini alhamdulillah kita dah kurang lebih daripada 8 juta. Kita perlukan 1.7 million to complete the first phase of the project dan dapat digunakan. Ya, tolong tolong Tok Abah, tolong PPIT, tolong masjid. Ini masjid mengutip dana dan diterajui oleh Al-Hafiz Ustaz Haji Muhammad Firdaus Muhammad Ali, who happen to be sepupu Tok Abah.
Ya, dia orang yang sangat tiap malam menangis, ya, merayu pada Allah minta untuk dapat kutip cukup dana dengan anak-anak tahfiz, ya, budak-budak tahfiz kat situ. Ada 30-40 orang sama-sama menangis waktu malam untuk berdoa agar dapat kita mencukupkan dana. Untuk semua ada link tu, ada kat atas, ya. Ada kat komen pengatas tu, kita sama-sama yang dah ramai sahabat Tok Abah, ya, dan sahabat-sahabat mereka yang membantu Tok Abah, ya. Orang Singapura dengan bantuan Haji Zainun dan kawan-kawannya juga telah banyak membantu untuk menyiapkan share-share itu. Okay guys, okay, so tips untuk menangani ujian Allah, pertama, fahami maksud. Kenapa Allah uji kita? Kenapa Tuhan uji kita? Bila kita fahami maksud kenapa diuji, maka kita akan lebih bersedia menanggungnya. Samalah. Awak kena marah dek mak ayah. Ya, masa awak kecil-kecil dulu. Ya, awak dimarah oleh mak ayah. Dan you tahu the reason. What happened to you? You akan, okay, betul lah. Aku marah sebab aku kena marah. Mak ayah marah sebab aku malas tak buat kerja rumah, tak tolong basuh pinggan. Aku letak pinggan atas meja, tinggalkan saja. Marahlah mak. Ya, nampak? So, kita tahu kenapa kita diuji. Kenapa Tuhan marah. Kita tahu. Maka kita dapat perbetulkan diri. So, fahami maksud kenapa Allah uji kita. And we move on from that. Kenapa Allah uji kita? Sebab sayang Allah. Kenapa Allah uji kita? Sebab nak cuci dosa. Kenapa Allah uji kita? Sebab untuk naikkan martabat kita. Untuk tingkatkan immunity. Untuk tingkatkan kita punya keimanan. Jadi apa jadi kat kita? Kita lebih bersedia menanggung ujian itu dan move forward. Moving forward. Keep on changing. Satu, tips untuk menangani ujian Allah, fahami maksud. Fahami sebab kenapa Tuhan uji kita. Satu. Yang kedua, bila Tok Abah tanya pada para ulama, para guru-guru Tok Abah, ya, Ustaz, Ustazah, kenapa? Macam mana nak menanggung ujian Allah ni? Nak menangani ujian Allah? Ya. Jadi macam mana kita nak lebih kuat? Ustaz pandang Tok Abah kata, kita ni siapa? Kita ni hamba. Kita ni siapa? Kita ni khalifah. Kita ni pemimpin. Kita ni pentadbir. Kalau hamba, yalah, kalau salah ke kalau pembantu rumah silap buat kerja, ditegur oleh bos? Salah ke? Taklah salah sebab dia silap buat kerja. Ya. So, minta ubi dia bagi keju. Ya. Engkau suka keju. Aku suka singkong. Dia minta keju, dia baginya ubi, singkong, ubi, ya. Tentulah marah juga. Dia go, apa ni, kita minta keju lah, bukan singkong. Ya. Ya. Kalau pembantu rumah pun kadang-kadang ditegur, anak-anak ditegur, murid-murid ditegur, dia marah oleh guru. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Right? So ingat, kita ni kan hamba. Jadi hamba yang buat kesilapan, maka wajar diuji. Hamba yang nak mengaku taat, maka Allah nak ujilah. Betul-betul ke taat ataupun kita munafik, kat mulut cakap yes aku beriman, tapi in reality tak juga. Ingat, kita ni kan hamba. Memang layak diuji. Jadi kita akan lebih bersedia untuk mendapat ujian. We are the servant of God. We are the servant. So, we make mistake. Hence, the reason why we are being tested, by God to make us stronger, to what we call it, to test our resilience, kegigihan kita. Itu dua cara untuk kita menghadapi ujian Allah. Dan yang ketiga, ingat sebelum sampai kita sampai yang ketiga, kita ulang balik. Kita punya program hari ini dibawakan oleh webinar pada 27 November. Ya, lebih kurang seminggu lah. Ya, selepas pilihan raya, maka Sabtu depan kita akan ada temu janji untuk membincangkan menangani pasangan yang berajuk. Dan Tok Abah banyak kes, ya. Banyak ribu-ribu kes lah, ya, tentang pasangan berajuk. Dan ikut kajian psikologi dan pengalaman Tok Abah, rajuk ni antara 7 jam hingga 7 tahun, kata pakar-pakar yang mengkaji tentang rajuk atau sulking ni. Sulking, merajuk. Ya.
Tapi Tok Abah pernah jumpa, Tok Abah dah sebut banyak kali kan, Tok Abah pernah jumpa kes yang merajuk selama 10 tahun, selama 14 tahun, itu satu kes lah. Ya, dan satu kes yang ekstrim, 44 tahun dia merajuk. Allahumma salli ala, ya, selepas 44 tahun barulah dia patah balik kembali kepada keluarga yang dia kecil hati. Ya, Allahumma salli, dan ramai anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Of course dah 44 tahun merajuk. Faham ke faham? Faham. Okey? Baik. So please come, ya, to our webinar. Dan of course, webinar kita, program kita juga pagi ni dibawakan oleh Kondisi Plus. Biasalah, biasa kan? Kondisi Plus ni, yang Tok Abah ambil malam tadi ambil sebiji, pagi ni insyaAllah ambil sebiji. Dia, Kondisi Plus ni ada Cordyceps militaris herba yang mengandungi banyak kandungan antioksidan. Antioksidan ni bahan yang boleh membersihkan kekotoran-kekotoran dalam badan kita. Dia macam vacuum cleaner lah. Jadi bila badan kita bersih, maka perjalanan darah cantik, saraf-saraf berfungsi dengan bagus, maka fungsi-fungsi badan baik, kita akan bertambah sihat. Satu, keduanya dia akan repair. Dia akan repair, ya, sel-sel yang kurang. Cuma orang yang lepas exercise, lepas jogging, lepas buat kerja, angkat berat, ya, sakit sengal-sengal kan, maka dapatlah cepat pulih. Asbab bantuannya, asbabnya Kondisi Plus. Dia ada Cordyceps, banyak antioksidan dan vitamin C yang menguatkan sistem imun dan menguatkan ialah kita punya pembantu kolagen kat lutut dan sebagainya kan. Dan juga bagus untuk ketenangan fikiran. Ya, alhamdulillah, dan ramai ribu-ribu orang yang telah menggunakannya mengatakan betul. Ya, dia cepat pulih daripada dia punya sengal-sengal, sakit-sakit, lengur-lengur, termasuk Tok Abah, ya, orang yang bawa taksi, bawa Grab, ya. Dulu sampai pagi sampai petang aja lah. Lepas tu ada yang sampai malam pun masih kuat asbab bantuan ni. Yang paling penting bukan benda ni, tapi ia akan jadi pencetus perubahan corak kehidupan, cara gaya kehidupan. Kita ambil ni, kita exercise, kita diet, kita jaga ibadah, kita banyak berdoa, kita jangan masukkan dalam kepala kita benda yang bukan-bukan. Kita fokus pada yang positif, fokus pada sehat, fokus pada sembuh, fokus pada lancar, fokus pada dapat jalankan tugas dengan baik. Bila kita tukar cara berfikir, maka impaknya berbeza. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Hadis Qudsi. Barulah dapat kesan yang maksimum daripada apa pun suplemen atau makanan tambahan yang kita ambil, akan ada kesan yang maksimum bila kita mengubah cara gaya hidup kita. Bukan sekarang makan dan harapkan magic berlaku. Maunya hantar anak ke sekolah dan harap guru-guru mendidik anak kita tanpa tengok buku dia orang, siapa yang memantau buat kerja rumah, yang mereka ingatkan mereka untuk doakan guru. Tak, mak bapak pun tak doakan guru, anak-anak lagi lah. Doakan kawan-kawan masa belajar, duduk kat kerusi menghadap kiblat, baca doa penerang hati, ya. Allahumma aftah alaina qalu subhanaka la rabbi syrah li sadri, ataupun paling kurangnya jangan lupa al-insyirah. Nampak? Menghadap kiblat kita akan tenang, fokus, dan ayon-ayon dalam badan selari dengan ayon di bumi, kita akan tenang. Lama belajar, seronok belajar, mudah mencerap. Kalau buat lama-lama jadi pandai, hebat, cemerlang dan berubah. Gitu. Bukannya makan benda ni terus jadi pandai. Hidup lah. Ya? Itu tidak, bukan begitu fungsinya. Itu magic show. Ya? Itu silap mata. Ya? Okey ya? Alright. Jangan lupa ya. Semua ni, maklumat-maklumat ni semua ada kat komen pin kat atas. Ada tanya berapa harga dan tak apa, tak tahu detail. Ya? You just tengok link tu. Tengok ada maklumat semua. Everything is there. Now maklumat di ujung jari. Okay guys? Don't jangan susahkan kepala lah. Dan bila ditanya Tok Abah pun tak tahu detail. Ya, the detail tu kan tak ingat semua tu. I don't want to clutter my mind. Begitulah. So letak semua atas link, dalam link tu. Okey, poin ketiga. Bagaimana tips untuk menangani ujian Allah? Tok Abah pernah sebut kemarin. Pada ayat 286 surah Al-Baqarah, motivasi yang paling ampuh. Bila Allah menyebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, Allah takkan uji hamba-Nya melampaui kemampuan hamba untuk menanggung ujian itu. So God knows you can cope with the test.
with the tribulation, with the trial, with the problem that you currently face. Allah knows you can cope. Because Allah uji kita ngam-ngam dengan kemampuan. Biasanya Allah uji kita tak sampai maksimum lah, tak sampai limit kita. Tapi ada orang bertanya, what if Tuhan uji kita sampai limit kita? Sampai limit, Allah masih tahu kita mampu. Yeah? Dan of course, sebenarnya malam tadi Tuan belajar fiqh kan? Tuan tanya, ada satu hadis mursal. Hadis mursal. Yang salah seorang perawinya ialah Said Muayyib, ya, Muayyib, ya. Muayyib, ya. So hadis mursal ni untuk kebanyakan ulama ianya hadis dhaif, jadi tak boleh diterima untuk sebagai hujah. Kecuali hadis yang dibawakan di perawinya ialah Said Muayyib, ya. Sebab dia orang yang sangat hebat lah, ya. Ada malam tadi kita bincang apakah ciri-ciri Said ni sampai hadis yang dibawakannya, yang diriwayatkan tu boleh diterima. Ada Imam Syafi'i kata boleh diterima dengan syarat. Hanafi yang balik kata boleh diterima sebagai hujah walaupun dia hadis mursal. Adalah definisinya. Itu kena belajar lah, ya. So salah satu hadis mursal ialah bila sembahyang, ya, kita kena letak imam kat tengah-tengah. Jangan kat kanan, untuk skew ke kanan, skew ke, tapi kat tengah-tengah. Dan makmum kena isi daripada tengah dulu, kanan, isi kanan, and then kiri. Kanan, kiri, seimbang lah. Tapi ada sebuah hadis, ya, hadis mursal yang berbunyi, Allah dan malaikat berselawat atas mereka yang solat di bahagian kanan, di saf bahagian kanan. Tu tak bertanya lah, as usual kan. Ya, habis itu sebab ramai orang kalau sibuk kalau soft tu kanan je penuh, kiri kanan kosong, Ustaz. Betul. Habis macam mana nak menggalakkan kita kalau dalam hidup ini, dalam beragama ini, kita jangan pakai satu hadis saja. Ya, banyak hadis-hadis lain ni, banyak hadis lain, ya, yang menguatkan, yang melengkapkan hidup. Contohnya dalam Quran kata, dalam sembahyang bacalah ayat Quran. Dalam solat bacalah ayat Quran. Lebih kurang begitulah kata Ustaz. Habis baca apa-apalah. Tak ada pula, ya, hadis yang jelas dengan bahawa tidak lengkap solat, tidak ada solat tanpa Al-Fatihah. Jadi bukan sebarang ayat Quran, tapi Al-Fatihah tu wajib. Jangan ambil satu aja. Jangan ambil satu aja. Satu sumber saja, ya, nanti tak lengkap ceritanya. Jadi supaya kena belajar. Dan kita yang jahil, dengarlah nasihat ulama. Sebenarnya kita apa perlu bermazhab? Tak payah, ada Quran dan sunnah, ada rujuklah. Siapa awak? Kalau awak ulama besar, awak orang yang alim, no problem lah. Terus rujuk pada sumber asal. Tapi kita yang jahil ni, tak tahu nak rujuk Quran dan hadis, macam mana? Kita bergantunglah kepada didikan, pengajaran, ataupun apa yang disampaikan oleh para ulama yang muktabar, ya, sekurang-kurangnya ulama 4 mazhab yang memang diperakukan kehebatan mereka. Kita di Malaysia majoriti ikut Imam Syafi'i. Itulah sebabnya kita ikut ulama, sebab kita ni jahil, kita ni lemah, kita tak ada kekuatan. Kalau awak mufti, kalau awak ustaz ulama besar, no problem lah, ya. Just go back to basic Quran, hadis, sebab awak faham. Yang tak faham, so ikutlah mazhab Syafi'i. Contohlah kan. Okey, ya. So fa inna ma'al usri yusra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah takkan uji melampaui kemampuan hamba-Nya menanggung ujian itu. Perkara baik akan dibalas dengan kebaikan, ganjaran sewajarnya. Buat jahat akan dibalas dengan hukuman yang setimpal dengannya. Kurang lebih maksud ayat tadi. Itu motivasi yang paling power kita bila menghadapi ujian. Dan ingat, Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya. Meaning, Allah takkan uji kita above and beyond our capacity to withstand the problem or to solve the problem. Tuhan tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Allah tahu, ya. Innaha macam mana? Sesungguhnya Allah Maha melihat. Innallaha Allahumma wa fawidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah melihat akan hamba-Nya. Innallaha basirun bil ibad. Allah melihat akan hamba-Nya.
Dia nampak. Dia tahu. Dia tahu setakat mana kita mampu. Dan Allah tak pernah menzalimi hambanya. Hambanya yang menzalimi dirinya. Jelas? Jelas. Sebab ada orang bertanya tu apa? What if Allah uji kita sampai ke maksimum, ke tahap limit kita. Sampai ke limit. Tapi Allah masih tahu kita masih mampu. Lagipun Tok Abah sebut awal-awal tadi. Orang yang kuat, ujiannya berat. Orang yang lemah, macam kita, macam Tok Abah, orang yang lemah, ujiannya simple-simple lah, ringan sikit. Yang kita boleh cope. InsyaAllah. Jangan sampai tenggelam. Oh, give up. Aku tak tahan, aku give up. I cannot cope. Oh, alamak. Aku tak boleh tahan. Sampai nak bunuh diri dan sebagainya. Ada. Ini orang yang jahil, yang tak ada coping skill, yang ada masalah lain lah. Ada masalah tekanan mental dan sebagainya. Okay? Alright. Itu kaedah ketiga. Based on surah Al-Baqarah ayat 286. Itu motivasinya, power. Tuhan tidak akan menguji hambanya melampaui kemampuan hambanya untuk menanggung ujian itu. Remember, keep to yourself. Bukan keep to yourself. Please implant in yourself. Tolong masukkan dalam diri kita bahawa Tuhan tahu apapun ujian yang Tuhan beri, kita mampu menanggungnya. Termasuk penyakit, hutang, masalah, cabaran, fitnah, menah, dan berbagai. Dan Tok Abah dan anda juga. Semua diuji oleh Allah dari masa ke masa. Dan ujian kita setakat kemampuan kita menanggung ujian itu. Nothing more or beyond the scope of our ability to cope. Okay? Itu tip nombor 3. Dah kita ulang banyak kali, tapi mudah-mudahan peringatan yang menguatkan semangat kita untuk menanggung ujian Allah. Kita ingat ya. Okay. So, jangan lupa ya. Come to our webinar pada 27 November. Menangani pasangan yang rajuk. Beritahu kawan, beritahu grup, beritahu sahabat, beritahu anak saudara, sepupu sepapat, kawan sekerja, jiran tetangga, jemaah masjid surau anda. Ada program lah menangani merajuk. So, mudah-mudahan akan membantu. Ramai yang telah mendaftar. Boleh datang untuk attend webinar. Boleh ada yang membeli rakaman. Ada yang dua-dua sekali. Dan sebaik-baiknya datang dengan pasangan masing-masing. Itu memang digalakkan sangat-sangat. Orang bujang buat cara bujang. Tapi orang bujang pun boleh cari geng sebenarnya. Boleh pakat-pakat, kongsi-kongsi dan sebagainya. Be kreatif lah. Okey. Ingat janji temu kita pada 27 November 10 pagi sampai 1 petang, 1 tengah hari insya-Allah. Seronok, berbaloi dan banyak tip yang Tok Abah akan kongsikan dengan tipnya. Kenapa pasangan merajuk umum, kenapa wanita rajuk dan solusi, kenapa lelaki merajuk dan solusi. Dan yang paling penting, tip untuk membentuk keluarga yang dirahmati. So all in all, lebih kurang 2 jam lebih. Lepas tu kita bagi setengah jam soal jawab. Kita akan cuba layan seberapa banyak soalan anda. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sihat, panjang umur dan dapat berjumpa online secara maya pada 27 November. Okey, Saturday. Sunday. Sebab pada Saturday tu 26, Tok Abah berjumpa dengan 4,000 orang guru daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk convention kesihatan mental dan kesejahteraan emosi untuk lebih kurang 4,000 orang guru wilayah persekutuan. Tok Abah pun excited. Tok Abah punya paper 2 petang sampai pukul 4 petang. 2 jam kau. Dah Tok Abah dah siapkan kita kerja. Kita akan siapkan dia punya PowerPoint presentation yang canggih, yang seronok, yang jelas, yang mengancam, yang membawa faedah lah. Semua orang akan dapat nota. Pagi tu ada Dr. Ashikin, Dr. N. Dr. Ashikin ada, lepas tu Dr. Tiba-tiba terlupa Allahumma siapa nama doktor kata kedua ini tiba-tiba slip of the mind tiba-tiba slip of the mind. Dr. Sri, Dr. Sanggita. Boleh terlupa ni, Allahu Akbar. Yes, the slip of the mind. Dr. Sanggita Kaur. Dr. Sanggita Kaur ni pakar psikologi, pakar mental health.
Beliau ni memang banyak pengalaman, ya, orang hebat, ya. Dan Tok Abah akan bersama Dr. Sanggita Kaur, Dr. Nur Ashikin, dan Tok Abah sendiri 3 orang. 3 ketah kerja. Dan Tok Abah sendiri akan dibantu oleh Dr. Nurul Asma Mansur dalam menyampaikan ketah kerja bagaimana memperkasa kesihatan mental di kalangan para guru dan pendidik, insyaAllah. Seronok, ya. 26 November. Okey. Alright. Tip nombor 4. Tadi Tok Abah dah sebut tadi. Ini pun anda pun biasa dengar. Tip nombor 4, ya, untuk menangani ujian Allah ni, ingat sepotong ayat yang surah yang sangat pendek, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab, ni alam nasrah al-insyirah, ya. Ya, so fa inna belum insyirah pula, ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ya. Itu kita lagi. So, dalam kesusahan ada kesenangan. Dalam kesusahan ada kesenangan. 2 kali Allah ulang, ya. Dalam kesusahan ujian ada kesenangan. So, meaning to say, apapun yang berlaku mesti ada kebaikan yang datang. Dalam kesusahan ada kesenangan. Dan, ya, dalam hadis disebut Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya dimulakan dengan ujian. Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya dimulakan dengan ujian. Rupanya dia dapat sakit, lepas tu nak dinaikkan pangkat. Ya, dia sakit, pergi ke hospital. Dia orang bujang, sakit, pergi hospital. Sakit sampai sebulan. Rupanya nak diberikan jodoh. Ya, dapat jodoh dengan, kalau perempuan, dengan doktor. Jodoh dia. Kalau lelaki dapat jodoh dia siapa? Matron. Ada jururawat nak pencen yang ibu tunggal. Contohlah, kau ni apalah orang buat lawak pun tak boleh terima, ya. Dengan nurse lah, ya. Ada sahabat Tok Abah, tak payah sebut nama lah, ya. Dia susah sangat nak cari jodoh. Dia beraksiden patah kaki, ya. 2 bulan lah, tapi ke hospital tu tak lama lah, ya. Dalam 2-3 minggu, tapi berbulan-bulan dia dalam plaster. Akhirnya berumah tangga dengan nurse yang merawatnya. Ni boleh buat drama Korea ni. Ya, boleh dapat drama Korea, ya. Luar biasa. So, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, bila Allah bagi kita ujian, rupanya ada kebaikan di sebaliknya. Dalam keburukan ada kebaikan, dalam kesusahan ada kesenangan, dalam kesusahan pasti ada kesenangan yang akan datang. Confirm. So, ini akan berikan kita semangat untuk menangani ujian yang Allah berikan. Ini ayat Quran. Mana boleh main-main, mana boleh silap. Tak akan silap. But, kita ni jahil. Kita ni tak dapat hidayah. Maka kita akan terperangkap dalam ujian itu dan tenggelam punca. Alright? Okay. So, itu nombor 4. Alright? So ingat, ya. Guys, program kita juga hari ni dibawakan oleh, ni Tok Abah apa nama? Nak sebut oleh Excel Pro. Excel Pro ni, yes, makanan tambahan untuk anak-anak umur 2 tahun sampai umur 80 tahun. Ada gambar Tok Abah tu. Gambar Tok Abah masa muda sikit. Masa uban tak banyak, ya. Yalah, kita kalau gambar official kena masa gambar muda lah. Baik menteri ke, Perdana Menteri ke, ya. Dia gambar masa muda sikit lah. Jadi nampak memberi semangat pada orang lain. Excel Pro ni kadang membuka kecemerlangan, membuka pintu-pintu kecemerlangan, ya. Subhanallah. Ya, dalam ni Tok Abah kadang tak nampak dia punya ingredient, ya, sebab kita baca yang kecil-kecil. Rupanya ada yang besar ni, ya. Ya, ada coklat, perasa coklat, sedap lah, ya. Memang ada probiotik, life culture, ada prebiotik. Lepas tu ada Bacopa Monnieri, yang merangsang kesihatan. Ada flaxseed, ya. Lepas tu ada buah tamar, ada kolostrum, susu awal lembu, ada susu kambing, kau. Lepas tu ada susu, ada vitamin C, ada isomalt, ya, ada silicon dioxide, ada sucralose, ya, ada guarano extract. Jadi semua ni, semua kombinasi ni yang telah dikaji oleh lab, ya, oleh apa nama lab tu apa? Makmal, dikaji oleh pakar-pakar di Makmal.
akan menyebabkan merangsang kesihatan, merangsang pertumbuhan otak, merangsang fokus, maka ya, tenaga dan sebagainya. Ya, so insyaAllah ya, ini pun sudah ada berpuluh tahun, berbelas tahun dalam pasaran. Ya, maka dan dia telah diperkemaskan, diperbarui, dan ratus ribu orang telah dapat manfaat. Ya, so ini memang kalau makan ni, ya Allah, dia yang penting dia rasa sedap ya. So dah bagi anak sebiji pagi, sebiji petang, tolong jauhkan dari kanak-kanak sebab sedap sangat, takut dia habiskan satu botol. Kang overdose, tak ada overdose-nya. Dia benda-benda organik ni tidak overdose tapi membazir lah. Ya, sebab satu botol habis. Dia kena nak makan coklat, belilah coklat murah sikit. Ini makanan tambahan. Jadi terlalu mahal lah untuk dimakan sebagai coklat. Tapi no harm lah kan. Tak ada masalah. Ya, overdose ke apa, tapi insyaAllah. Dan ramai ibu bapa yang telah memakannya dan berikan pada anak mereka, nampak kesan-kesan positif. Ya, yang penting bila bagi makanan tambahan ni, mak bapak berfikiran positif, haramkan perkataan negatif kat rumah, haramkan bodoh, jahat, degil, stupid, idiot, haramkan kata-kata negatif, haramkan fikiran negatif, ya, sentiasa bersangka baik, doakan kepala anak-anak dengan Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah, suruh anak-anak doakan guru-guru dan kawan-kawan, rentetan positif, exercise, makan seimbang, nampak? So, benda ni, ya, makanan tambahan dalam bentuk Excel Pro ni, maka membantu mencetuskan perubahan-perubahan positif yang akan membawa kebaikan kepada anak-anak, ibu bapa dan satu rumah tangga. Alhamdulillah. Barulah ada kesannya maksimum. Okey? Semua ada kat komen pin ke atas sekali. Ya? Baik. Tip nombor 5. Bagaimana nak mengatasi ujian? Bila kita diuji oleh Allah, apakah tip untuk menanggung ujian itu? So kata seorang ulama, dia kata kita kena beriman kepada takdir Allah. Kita kena yakin bahawa takdir Allah itu yang terbaik. Yang terbaik untuk kita. Tok Abah tak rujuk satu ayat yang malam tadi ya. Ni daripada surah apa nama, bukan, dia hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. So Tok Abah sebab tengok hadis ni ditulis dengan tulisan yang tak ada tanda. Jadi kalau kabut juga Tok Abah, saya baik belajar bahasa Arab sikit-sikit. Nabi bersabda, kataballahu muqadiru al-khalaiqa qabla an yakhluqas samawat wal ard bi khamsin. Samawati wal ard, ya, yang penciptaan di langit dan di bumi. Samawati wal ard bi khamsina alfasana. Bi khamsin, 50,000 tahun. Wah, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Ini hadis riwayat Muslim, sahih lah kan, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Ya. Okey, so Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum langit dan bumi dicipta, 50,000 years. 50,000 years before that, telah ditentukan takdir setiap manusia ni. Jadi kita kena beriman kepada takdir Allah. Maka janganlah kita tenggelam punca. Jangan kita, sampai, tak tahu apa nak buat. Sampai patah semangat, ya. Sampai tekanan mental, sakit mental, ya. Ini hadis riwayat Muslim. Untuk kita beriman kepada takdir Allah. Ya. Okey. Alright. So, itu pun satu perkara yang kita kena ingat. Baik. Jadi adik, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tu cukuplah untuk pagi ni, ya. Banyak-banyak pun kerana kita pun masih nak pergi kerja, ya. So, selamat hari lahir, selamat anniversary, selamat bertugas, selamat bercuti, selamat dalam perjalanan. Untuk yang sakit, ikut nasihat doktor, makan ubat, dan banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak senyum, banyak redha. Bila kita sakit dan banyak redha, maka dosa-dosa kita terampun, kita dapat pahala. Setiap saat, ya, 1 jam kita sakit dan redha, dapat pahala macam 24 jam melakukan solat sunat tak henti-henti. Antara maksud hadis. Jadi kita rupanya bila sakit pun Allah bagi pahala, bagi pahala, bagi pahala. Subhanallah, ya. Ini, ya. Cucu comel Tok Abah dah dah datang untuk
enter frame ya. Ya Allah, budak-budak sekarang ya. Ya. Ni namanya Danny. Danny Zena. Good girl, my best friend ya. Ni kawan tok abah. Ya. Dia budak baik ya. Ni kan budak baik kan? Dia good girl kan? Ya. Are you good girl? Are you good girl? Dia memang good girl sangat. Ya. Umurnya 2 tahun bulan 3, 2 tahun 7 bulan. Ya. Alhamdulillah. Baik. So mudah-mudahan kita jadikan hari ini hari yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. So ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.